Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan tolak masa dan waktu, iaitu soalan nombor 1 dan 2 di muka surat 165 buku teks matematik tahun 5. Jadi selepas ini cikgu akan upload video untuk gabungan soalan 3, 4 dan 5. Cikgu akan letakkan linknya dekat deskripsi video ini nanti ataupun dekat ruangan komen. Murid-murid boleh rujuk selepas tengok video ini. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik, sekarang mari kita selesaikan soalan nombor 1. Kita selesaikan dulu soalan A. 3/4 jam tolak dengan 1/2 jam. Jawapan dalam jam. Jam. Jadi unitnya sudah sama. Tak ada masalah untuk kita selesaikan soalan-soalan macam ini. Jadi sekarang kamu tutup yang ini dengan yang ini. 3/4 tolak 1/2. Kamu tulis yang itu. 3/4 tolak 1/2. Jadi ini adalah tolak pecahan. Untuk tambah pecahan ataupun tolak pecahan, kamu kena tengok sama ada penyebut sudah jadi nombor yang sama ataupun tidak. Jadi sekarang penyebut adalah nombor yang berbeza. Sini 4, sini 2. Jadi 2 ni mesti kena tukar jadi 4. Baru boleh tolak pengangka dan pengangka. Sekarang untuk menukar 2 jadi 4, 2 kena darab dengan 2. Atas pun darab dengan 2. Jadi sekarang tulis 3/4 tolak 1 kali 2. 2 per dengan 2 kali 2, 4. Jadi penyebut dah jadi nombor yang sama. Kamu per dengan 4. 3 tolak 2. Dapat jawapan 3 tolak 2 dapat 1. Jawapannya 1/4 jam. 1/4 jam. Baik murid-murid, sekarang mari kita selesaikan soalan B pula. 0,5 jam tolak 0,45 jam. Jawapan dalam jam. Jadi unit adalah sama. Ini adalah tolak perpuluhan. Jadi kamu tulis 0,5 tolak dengan yang ini kan. Yang ini pun ada perpuluhan. Letak perpuluhan segaris. Selepas perpuluhan 45. Tulis 45. Sebelum perpuluhan 0. Operasi tolak 2 garis. Seterusnya, tengok dekat sini, ada tempat kosong kan? Mesti kena tulis 0. Untuk operasi tolak, tak kisahlah operasi tolak ke, tambah ke. Kalau ada tempat kosong ini, kamu tulis 0. Sekarang, letak perpuluhan segaris. Okey, tolak dari belakang. 0 tolak 5. Mesti kena pinjam. Sini 10. Sini jadi 4. 10 tolak 5. 5. 4 tolak 4. 0. Sini 0. Jawapannya 0,05 jam. Jadi kamu tulis dekat sini 0,05 jam. Baik murid-murid, sekarang mari kita selesaikan soalan C pula. 5/8 hari tolak dengan 1/3 hari. Jawapan dalam hari. Jadi kamu tulis 5/8 tolak 1/3. Sekarang penyebut adalah nombor yang berbeza. 3 ni tak boleh tukar jadi 8. Sebab dalam mana-mana sifir pun, 3 ni tak boleh tukar jadi 8. Jadi untuk soalan macam ini,
Kamu ambil 3 ni, darab dengan 8. 8 ini darab dengan 3. Jadi, sini darab 3, atas pun darab 3. Sini darab 8, atas pun darab 8. Sekarang, 5 kali 3, 15. Per dengan 8 kali 3, 24. Tolak dengan 1 kali 8, 8. Per dengan 3 kali 8, 24. Jadi, penyebut dah sama. Per dengan 24, 15, tolak 8. Jadi sekarang, per dengan 24, 15 tolak 8, dapat 7. Jawapannya, 7 per 24 hari. Baik, sekarang kita selesaikan soalan D pula. 0,25 hari tolak 0,125 hari. Jawapan dalam hari. Kamu tulis dulu 0,25 tolak dengan, ada perpuluhan, letak dulu perpuluhan segaris. Selepas perpuluhan, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Sebelum perpuluhan, 0. Jadi, dekat tempat kosong ini tulis 0, operasi tolak, 2 garis. Jadi sekarang, letak dulu perpuluhan, tolak dari belakang, yang ini kena pinjam, sini 10, sini 4. 10 tolak 5, 5, 4 tolak 2, 2, 2 tolak 1, 1, sini 0. Okey, dapat jawapan 0,125 hari. 0,125 hari. Baik, sekarang kita selesaikan soalan E pula. 7,75 tahun tolak 4,5 tahun. Jawapan dalam tahun. Jadi kamu tulis 7,75 tolak dengan yang ini kan. Yang ini ada perpuluhan. Letak dulu perpuluhan. Selepas perpuluhan, nombor 5. Sebelum perpuluhan, 4. Sini tulis 0. Tolak. Okey, letak dulu perpuluhan. Sini dapat 5. Sini 2. 7 tolak 4, 3. Jadi jawapannya 3,25 tahun. 3,25 tahun. Baik murid-murid, sekarang mari kita lihat soalan F pula. 1/2/5 dekad tolak 1/10 dekad. Jawapan dalam dekad. Jadi kamu tulis 1/2/5 tolak 1/10. Jadi sekarang, tengok dekat penyebut nombor yang berbeza. Kamu kena samakan dulu penyebut. Jadi, 5 kali 2, 10. Jadi, 5 ni kali dengan 2. Yang ini pun kali dengan 2. Tulis 1, 2 kali 2, 4. Per dengan 5 kali 2, 10. Tolak 1/10. Jadi sekarang penyebut dah sama dah. Tulis 1 per dengan 10. 4 tolak 1. Jadi tulis 1
4 tolak 1, 3 per dengan 10. Jawapannya 1/3/10 dekad. Jadi kamu tulis 1/3/10 dekad. Baik murid-murid, sekarang mari kita selesaikan soalan G pula. 8/11 abad tolak 6/7 abad. Jawapan dalam abad. Jadi kamu tulis 8/11 tolak dengan 6/7. Ada perpuluhan, letak dulu perpuluhan segaris. Okey, selepas perpuluhan 7. Sebelum perpuluhan 6. Sini, sifar, tolak, 2 garis. Letak dulu perpuluhan. Okey, 1 tolak sifar, 1. Yang ini kena pinjam dari sini. Sini 11, sini 7. 11 tolak 7, 4. 7 tolak 6, 1. Jadi jawapannya 1/41 abad. 1/41 abad. Baik murid-murid, sekarang kita selesaikan soalan nombor 2. Kita selesaikan dulu soalan A. Jadi, tengok dekat sini. 5/6 jam tolak 13 minit. Jawapan dalam minit. Ingat, jawapan dalam minit. Sini ada minit, sini ada minit. Jadi, kamu jangan usik yang ini. Tengok dekat sini. 5/6 jam, kamu kena tukar kepada minit. Tapi, soalan nombor 1 tadi, semua sama unit. Okey, semua sama unit. Kamu terus boleh tolak. Untuk soalan ini, soalan nombor 2 ni, kamu tak boleh terus tolak. Kamu mesti kena tukar jam kepada minit dulu. Lepas tu baru boleh tolak, dapat jawapan. Jadi sekarang, yang ini kena tukar kepada minit dulu. Okey, jam kepada minit. Jam kepada minit darab dengan 60. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, 5/6 kena darab dengan 60. Jadi, kamu tulis 5/6 darab 60. Okey, yang ini mesti per dengan 1. Sekarang, kamu tengok 6 dan 60. 6 dan 60 ada dalam sifir 6. Tengok dekat sini. 1 kali 6, 6. Berapa kali 6, 6? 1 kali 6, 6. Jadi, potong 6 ini tulis 1. Seterusnya, 60. 10 kali 6, 60. Berapa kali 6, 60? 10 kali 6, 60. Jadi, potong 60, tulis 10. Sekarang, atas darab atas, bawah darab bawah. 5 kali 10, 50. Per dengan 1 kali 1, 1. Per dengan 1, abaikan 1 ni tulis 50 minit. Ingat murid-murid, untuk darab pecahan macam ini, kamu terus boleh darab, atas darab atas, bawah darab bawah pun boleh, ataupun kamu buat kaedah pemansuhan macam ini. Kalau buat pemansuhan macam ini, nombor itu jadi kecil. Sekarang, dah dapat 50 minit, kamu ambil 50 minit ini, tolak dengan 13 minit. Tadi 5/6 jam kan? 5/6 jam sudah tukar kepada 50 minit. Sekarang, 50 minit tolak dengan 13 minit. Kamu akan dapat jawapan dalam minit. Jadi, kamu tulis 50 minit tolak dengan 13 minit. Dapat jawapan dalam
minit. Buat operasi, tolak 50 tolak 13. Jadi, yang ini kena pinjam. Sini 10, sini jadi 4. 10 tolak 3, 7. 4 tolak 1, 3. Jadi, jawapan dalam minit dapat 37 minit. Ingat, sini jam, sini minit, jawapan dalam minit. Jam ini mesti kena tukar jadi minit dulu, baru boleh tolak dengan yang ini, dapat jawapan dalam minit. Kamu tak boleh tolak terus sebab ini adalah unit yang berlainan. Yang ini jam, yang ini minit. Jawapan dalam minit. Yang ini mesti kena tukar kepada minit. Darab dengan 60. Jadi, ini adalah cara untuk selesaikan soalan A. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan B pula. 1 jam 40 minit tolak dengan 0.95 jam, jawapan dalam minit. Jadi ingat, jawapan dalam minit. Sekarang, sini ada 40 minit. Oke, ada 40 minit. Jangan usik yang ini. Kamu tengok dekat sini. 1 jam. Seterusnya 0.95 jam. Dua-dua ini unit yang lain-lain. Jadi, yang ini dengan yang ini kena tukar jadi minit. Baru boleh buat operasi tolak. Jadi, tengok dekat sini. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, kamu tulis yang ini 60 minit. Yang ini minit. Yang ini pun minit. Jadi, kamu tulis tambah 40 minit. Seterusnya, yang ini kena tukar jadi minit. Jam kepada minit darab dengan 60. Jadi, kamu tulis 0.95 darab 60. Jadi, untuk yang ini kamu boleh buat bentuk lazim yang biasa ataupun kaedah lattice. Jadi, kita gunakan kaedah lattice. Kamu lukis satu petak macam ini. Okey, sini ada 1, 2, 3. Ada 3 digit, jadi pecah kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, kalau boleh, gunakan pembaris. Yang ini 2 pecah kepada 2 bahagian. Okey, sekarang 0.95 tulis dekat sini 0 perpuluhan ikut garis ini 95. Okey, kalau boleh yang ini gunakan pembaris ya, sebab tengok dekat sini. Okey, dah sengit dah. Sekarang 60. Tulis 6 0. Okey, sekarang kamu kena sambungkan bucu dengan bucu. Bucu ni dengan bucu ni, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Jangan salah sambung bucu. Kalau salah, kamu akan dapat jawapan yang salah. Yang ini dengan yang ini, garis. Okey, garis, garis, garis. Okey, siap. Okey, sekarang yang ini darab dengan 6. 6. 5 kali 6 30. 9 kali 6 54. 0 kali 6 0. Ingat, sebarang nombor darab dengan 0 dapat jawapan 0. Sekarang yang ini darab dengan 0. Tak perlu fikir banyak sebab darab dengan 0, jawapannya 0. Jadi, sini 0, 0, 0, 0, 0. Okey, sekarang ambil pembaris. Letak dekat garis pertama, bawah garis ini 0,
Bawah sini, sifar, 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 jadi sifar. Yang ini, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah 4, 4, 4 tambah 3, 7. Seterusnya, sifar, sifar, 5. Jadi sini 5. Atas garis ini, sifar. Okey, yang paling penting, perpuluhan ini mesti kena letak ikut garis ini, letak dekat sini. Okey, ikut garis ini, dekat sini. Jawapan tulis dalam bentuk L. Jawapan mesti kena salin, tulis dekat sini. Potong sifar ni tak perlu tulis, tulis 57 perpuluhan sifar-sifar. Okey. Sifar ni pun boleh abaikan, tulis 57 minit. Ingat, 57 minit sebab sifar perpuluhan 95 jam kita dah darab dengan 60 untuk tukar jadi minit. Okey, sekarang yang ini sudah jadi 60, yang ini 40. Okey, seterusnya operasi tolak. Yang ini sudah jadi 57 minit. Tulis dekat sini. 57 minit. Jawapan dalam minit. Okey, sekarang kita kena selesaikan dengan membuat operasi tambah dan juga operasi tolak. Tulis 60 tambah 40. Sifar, 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 6 tambah 4, 100. 100 kena tolak dengan 57. Di sini tulis sifar, tolak, 2 garis. Jadi sekarang, yang ini kena pinjam, sini jadi sifar, pinjam jadi 10, pinjam lagi, potong 10, tulis 9. Jadi sini 10 kan? 10 tolak 7, 3, 9 tolak 5, 4, sini sifar. Tak tulis pun tak apa. Jadi sini minit. Jawapannya 43 minit. Ingat, kalau unit yang berlainan, jawapan dalam minit, minit ni jangan usik, jam dan jam ni kena tukar jadi minit. Iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Yang ini nak tukar kepada minit, darab dengan 60. Jadi kamu kena ingat perkara asas ini. Okey, ingat perkara asas ini. 1 jam sama dengan 60 minit. Jam kepada minit darab 60. Minit kepada jam bahagi 60. Baik, sekarang kita lihat soalan C pula. 2/3/8 hari tolak 1 hari 2 jam. Jawapan dalam hari dan jam. Ingat, jawapan dalam hari dan jam. Tengok dekat sini. Hari, jam. Jadi, yang ini kamu jangan usik. Yang ini pecah kepada 2 bahagian. Keluarkan 2. Tulis 2 hari. Yang ini kamu tulis 3/8 hari. Okey, sekarang 2 ni kamu jangan usik dah. Yang ini tukar kepada jam. Jadi, hari tukar kepada jam. 1 hari sama dengan 24 jam. Hari kepada jam, darab dengan 24. Tulis 3/8 darab 24. Yang ini per dengan 1. Okey, ini adalah darab pecahan. Untuk darab pecahan, kamu nak darab terus pun boleh ataupun gunakan kaedah pemansuhan pun boleh. Sini 8 dan 24 ada dalam sifir 8. Jadi, kita gunakan kaedah pemansuhan. 8 ada dekat sini. 1 kali 8, 8. Berapa kali 8, 8?
1 kali 8, 8. Jadi, potong 8, tulis 1. Seterusnya, 24. Okey, sini. 3 kali 8, 24. Berapa kali 8, 24? 3 kali 8, 24. Jadi, potong 24, tulis 3. Sekarang, nombor atas darab atas, bawah darab bawah. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. 3 kali 3, 9, per dengan 1 kali 1, 1. 1 ni boleh abaikan, tulis 9 jam. Okey, 3 per 8 hari sudah tukar jadi 9 jam. Sekarang, kita tulis ayat matematik yang baru. 2 ni, 2 hari, tulis 2 hari. Yang ini sudah tukar jadi 9 jam, tulis 9 jam. Tolak 1 hari 2 jam. 1 hari 2 jam. Jawapan dalam hari, jam. Jadi sekarang ada hari, jam, hari, jam. Kita buat jadual T. Jadi untuk hari tulis H, jam tulis J. 2 hari dekat sini, 9 jam dekat sini. 1 hari, 1 dekat sini, 2 dekat sini. Operasi tolak. 9 tolak 2, 7, 2 tolak 1, 1. Jadi jawapannya 1 hari 7 jam. Jadi tulis 1 hari 7 jam. Jadi ini adalah cara untuk selesaikan soalan macam ini. Iaitu ada nombor bercampur, kamu pecah kepada 2 bahagian. Yang ini kekal, yang ini tukar kepada jam. Lepas tu baru boleh buat operasi tolak. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan D pula. 1.375 hari tolak 4 jam. Jawapan dalam hari dan jam. Jadi untuk soalan ini, 4 jam ini kamu jangan usir lagi. Yang ini kamu pecah kepada 2 bahagian. Keluarkan 1 dan yang ini. Okey, keluarkan yang ini. Okey, tulis 1 hari. Okey, tutup 1 hari. Yang ini kamu tulis perpuluhan 375 hari. Okey, depan perpuluhan ada tempat kosong, kamu tulis sifar. Jadi sekarang, yang ini kamu jangan usir dah. Yang ini tukar jadi jam. Jadi hari tukar kepada jam. Hari tukar kepada jam. Darab dengan 24. Jadi kamu tulis sifar perpuluhan 375 darab 24. Jadi lukis satu peta. Okey, 1, 2, 3, 4. Pecah kepada 4 bahagian. Okey, sini 2. Pecah kepada 2 bahagian. Sambungkan bucu. Okey, seterusnya tulis nombor ini. Sifar perpuluhan dekat sini 375. 24 dekat sini 2 4. 5 kali 2 10. 7 kali 2 14. 3 kali 2 6. Sifar kali 2 sifar. Sekarang
5 kali 4, 20. 7 kali 4, 28. 3 kali 4, 12. Sifar kali 4, sifar, sifar. Garis pertama, sifar. Garis kedua, 8 tambah 2, 10. 10 tambah sifar, 10. Sifar sini, 1 dekat atas. 2 tambah 2, 4. 4, 4, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Sini sifar. Atas 1. Sifar tambah 1, 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. Okey. Sini sifar. Atas sini sifar. Sekarang perpuluhan ini ikut garis ini, letak dekat sini. Jawapan dalam bentuk L. Sifar ni abaikan, tulis 9 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Abaikan yang ini, tulis 9 jam. Sebab kita darab dengan 24 kan? Darab dengan 24, kita tukar kepada 9 jam. Yang ini tukar kepada 9 jam. Jadi sekarang, kamu kena tulis ayat matematik yang baru. Ambil 1 hari ini, tulis 1 hari. Yang ini sudah tukar jadi 9 jam, tulis 9 jam. Tolak 4 jam. Jawapan dalam hari, jam. Okey, hari jam, jam, hari jam. Jadi, buat jadual T. Hari tulis H, untuk jam tulis J. 1 dekat sini, 9 dekat sini. 4 dekat sini. Sini tulis sifar. Tolak. Okey. 9 tolak 4. 5. 1 sini kekal. Jadi, 1 hari 5 jam. Tulis 1 dekat sini, 1 hari 5 jam. Ingat murid-murid, untuk soalan ini, kamu pecah yang ini kepada 2 bahagian. 1 hari ini kekal. Yang ini, hari tukar kepada jam, dapat 9 jam. Hari tukar kepada jam, kena darab dengan 24 sebab 1 hari sama dengan 24 jam. Hari kepada jam, darab 24. Dah dapat jawapan, kamu tulis ayat matematik baru, buat dalam jadual T. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan E pula. 9, 7 per 10 dekad, tolak 2 dekad 3 tahun, jawapan dalam tahun. Jadi, yang ini kamu jangan usik. Sekarang, yang ini dengan yang ini kena tukar kepada tahun dulu. Jadi, yang ini kamu pecah kepada 2 bahagian. Yang ini pun kamu keluarkan. Kamu tulis 9 dekad. Bila sudah pecah, kamu tulis tambah 7 per 10 dekad. Okey, yang ini kamu tulis 2 dekad. Okey, yang ini jangan usik lagi. Sekarang, tengok dekat sini. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 sama dengan 10. Jadi, 2 sama dengan 20 tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 2 dekad sama dengan 20 tahun. 1 sama dengan 10. 2 sama dengan 20. Jadi 9 sama dengan 90 tahun. Okey, sekarang
yang ini dengan yang ini sudah jadi kawan sebab tahun, tahun, tahun. Yang ini belum boleh jadi kawan sebab masih dalam dekad. Jadi, dekad kena tukar kepada tahun. Dekad tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun darab dengan 10. Jadi, kamu tulis 7/10 darab 10. Yang ini per dengan 1. Kamu boleh potong sifar secara bersilang. 1, 1. 7 kali 1, 7. Per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni tulis 7 tahun. Jadi sekarang, yang ini pun sudah jadi kawan. Kamu tulis 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang 90 tahun tambah, kamu tulis tambah dekat sini. Yang ini sudah jadi 7 tahun, kamu tulis 7 tahun. Okey, operasi tolak. 2 dekad, 20 tahun. 3 tahun ini, tulis tambah 3 tahun. Akan dapat jawapan dalam tahun. Sekarang, kita tulis ayat matematik dengan kemas. Tulis yang ini 90 tahun tambah 7 tahun tolak 20 tahun tambah 3 tahun. Jawapan dalam tahun. Nampak tak sekarang? Tahun, 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 tahun. Jawapan dalam tahun. Tengok dekat sini. Sini tambah. Sini pun tambah. Lepas tu tolak. Jadi, buat yang ini, buat yang ini. Dapat jawapan. Dapat jawapan. Buat operasi tolak. Sini tulis 90 tambah 7. Sini pula 20 tambah 3. Sini dapat 7, sini dapat 9. Sini 3, sini 2. Sekarang, yang ini dengan yang ini kena buat operasi tolak. Tulis 97 tolak 23. Jadi, 7 tolak 3, 4, 9 tolak 2, 7. Jawapannya 74 tahun. Jawapannya 74 tahun. Kamu boleh buat kaedah ini ataupun kamu juga boleh tukar yang ini kepada pecahan tawajar. Iaitu darab sini, tambah dekat sini. Kamu akan dapat pecahan tawajar. Yang ini tukar kepada tahun iaitu darab dengan 10. Macam tu pun kamu boleh buat. Tapi, cikgu pecah kepada dua bahagian supaya kamu nampak dengan jelas. Kamu kena tukar dekad kepada tahun, dekad kepada tahun. Lepas tu semua tukar kepada tahun. Tambah dan tolak dapat jawapan dalam tahun. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan F pula. 8/1 dekad tolak 27 tahun. Jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi untuk soalan ini, kalau boleh, yang ini kita tukar kepada tahun. Yang ini tukar kepada tahun. 8/1 dekad tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun darab dengan 10. Jadi, kamu tulis 8/1 darab dengan 10. Ingat, untuk operasi darab dengan 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, sejuta ataupun nombor lagi besar manapun, kalau darab dengan nombor macam ini, satu belakang ada sifar-sifar-sifar, kamu tak perlu pun buat bentuk lazim yang panjang. Kamu boleh gerakkan perpuluhan.
tulis 8/1. Operasi darab dengan 10. Jadi, perpuluhan kena gerak ke kanan. Ke kanan satu tempat sebab sini ada satu sifar. Jadi, perpuluhan sampai sini dah. Dapat jawapan 81 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni, tulis 81 tahun. Okey, sekarang yang ini sudah jadi yang ini. Ambil yang ini, tolak dengan 27 tahun. 81 tahun tolak 27 tahun. 81 tolak 27. Jadi, yang ini kena pinjam. 11. Sini jadi 7. 11 tolak 7. 4. 7 tolak 2. 54 tahun. Sekarang, kamu kena tulis yang ini dalam dekad dan tahun. Okey, dekat sini, tengok dekat sini. 1 dekad sama dengan 10 tahun, iaitu 1 sama dengan 10. Kalau 2 sama dengan 20. 3 sama dengan 30. 4 sama dengan 40. 5 sama dengan 50. Jadi dekat sini, dalam nombor ni ada 50 tahun dan juga 4 tahun. Sekarang, yang ini kamu tulis dekat sini. Okey, 4 tahun. 50 tahun, tengok dekat sini. 1 sama dengan 10. 10 juga sama dengan 1. 2 sama dengan 20. 20 juga sama dengan 2. Jadi, 5 sama dengan 50 tahun. 5 dekad sama dengan 50 tahun. 50 tahun juga sama dengan 5 dekad. Jadi, kamu tulis 5 dekad. Ataupun lagi senang, kamu tengok nombor macam ini. 54 tahun. Potong sini. 4 dekat sana. 5 dekat sini. Ataupun sini sa, sini puluh. Jadi, tempat sa ni dekat sini. Puluh ni dekat sini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan G pula. 2 abad 4 dekad tolak 1/1/5 abad. Jawapan dalam dekad. Jadi, untuk soalan ini, murid-murid boleh gunakan kaedah yang kita gunakan dekat soalan I, iaitu pecah nombor bercampur kepada 2 bahagian ataupun nombor bercampur ini tukar kepada pecahan tak wajar, iaitu darab sini tambah sini. Kamu boleh gunakan kaedah ini, iaitu pecah nombor bercampur kepada 2 bahagian ataupun tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi untuk soalan ini, cikgu nak cuba tukar yang ini kepada pecahan tak wajar dulu. Jadi sekarang, kamu tulis 2 abad 4 dekad tolak yang ini tukar kepada pecahan tak wajar darab tambah. Jadi 5 kali 1 dapat 5. 5 tambah 1 dapat 6/5 abad. Jawapan dalam dekad. Okey, sekarang kamu tengok dekat sini. Ada dekad kan? Okey, yang ini kamu jangan usik. Kamu kena tukar abad dan abad kepada dekad. Jadi, kita rujuk nota tadi. 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi, 2 abad sama dengan 20 dekad. Tulis 20 dekad. Yang ini pun dekad kan? Jadi, boleh tambah 4 dekad tolak 6/5 abad. Jawapan dalam
dekad. Okey, sekarang yang ini sudah jadi kawan. Yang ini masih dalam abad. Jadi, yang ini kamu kena tukar kepada dekad. Iaitu, abad tukar kepada dekad, darab dengan 10. Jadi, tulis. Tulis yang ini, 6/5 darab 10 per dengan 1. Jadi, kamu nak darab terus pun boleh ataupun buat kaedah pemansuhan. Tengok dekat sini. 5 dan 10 ada dekat sini. Dekat sifir 5. 1 kali 5, 5. Berapa kali 5, 5? 1 kali 5, 5. Potong 5 ni tulis 1. 2 kali 5, 10. Berapa kali 5, 10? 2 kali 5, 10. Potong 10 ni, tulis 2. Jadi, 6 kali 2, 12 per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni, dapat 12 dekad. Jadi sekarang, kamu tulis ayat matematik yang baru, iaitu tulis 20 dekad tambah 4 dekad tolak yang ini sudah tukar jadi 12 dekad. Jadi tolak dengan 12 dekad. Jawapan dalam dekad. Jadi sekarang buat tambah dulu. 20 tambah 4. Jadi sifar tambah 4, 4. Sini 2. 24 tolak dengan 12. Tolak 12. 4 tolak 2. 2. 2 tolak 1. Dapat 1. Jawapannya 12 dekad. Ingat murid-murid, untuk soalan ini, kamu nak pecah yang ini kepada dua bahagian pun boleh. Macam soalan I tadi. Okey, macam yang ini pun boleh. Ataupun kamu tukar kepada pecahan tawajar pun boleh. Cikgu tunjuk dua kaedah yang berbeza supaya murid-murid tahu dua-dua kaedah ini. Baru senang untuk menjawab soalan-soalan macam ini. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing soalan nombor 1 dan 2. Selepas ini akan ada sambungan untuk soalan nombor 3, 4 dan 5. Iaitu gabungan video 3 soalan ini. Jadi selepas tengok video ini, murid-murid boleh rujuk dekat deskripsi video ini ataupun dekat ruangan komen. Cikgu akan letakkan link video untuk soalan nombor 3, 4 dan 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.